Pada 14 abad yang lalu, Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada umat manusia sebagai satu kitab panduan. Ia menyeru manusia agar berpegang kepada kitab ini sebagai jalan untuk mendapatkan kebenaran. Mulai saat diwahyukan sehingga hari pengadilan kelak, kitab suci ini akan kekal sebagai satu-satunya panduan bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi selepasnya. Keindahan gaya bahasa dan ketinggian hikmah di dalam kitab Al-Quran ini tiada tandingannya. Inilah bukti yang amat jelas bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Ia terkandung berbagai keajaiban yang membuktikan bahawa ia adalah wahyu suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keistimewaan kitab suci Al-Quran. Tahukah kita bahawa Al-Quran mempunyai isi kandungan yang tidak pernah berubah, yang mana kita tahu bahawa selain Al-Quran terdapat kitab lain seperti Taurat dan Injil. Pada asalnya tidak berubah, akan tetapi telah banyak ditokok tambahkan dan diselewengkan makna-makna asalnya. Berbeza pula dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dijaga dan dipelihara dengan rapi dari unsur-unsur kejahatan tangan manusia. Keajaiban yang kedua adalah Al-Quran ini mengandungi perintah terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ia mengandungi hukum hakam, suruhan serta larangan, seperti dalam surah An-Nur ayat 31, yang mana suruhan untuk manusia menutup aurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya yakni auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain tudungnya hingga ke dada, dan janganlah menampakkan perhiasannya yakni auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau para perempuan yakni sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yakni tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghantarkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Di dalam Al-Quran juga menceritakan kisah orang-orang soleh, yang mana sebagai contoh
Kisah 7 pemuda dan seekor anjing yang bersembunyi di dalam gua selama 307 tahun. Terdapat keajaiban di sini yang mana mereka telah ditidurkan selama 307 tahun dan mereka orang-orang yang saleh terselamat daripada pemerintahan yang kejam. Selain itu, keajaiban Al-Quran ini juga sangat berkait rapat dengan kemajuan teknologi sains. Ramai saintis terpegung dengan ketepatan Al-Quran dalam mencatatkan fakta sains walaupun ia adalah kalam yang dilihat terasing daripada teknologi sains. Ahli biologi dunia menemukan bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zygote. Penemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada tahun 1940 yang lalu. Proses ini telah diterangkan jelas di dalam Al-Quran iaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sehingga 14 mafhumnya. Lalu kami ciptakan anak keturunan yang berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim sehingga waktu kelahirannya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh iaitu rahim dalam perut perempuan. Selain itu juga, peredaran matahari dan bumi sejak sekian lama para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari serta bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredaran sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran Suratul Anbiya ayat 33 mafhumnya, dan dialah yakni Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar terampung-ampung di tempat edaran masing-masing. Selain itu juga di dalam Suratul Yasin ayat 38 mafhumnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Di sini bermaksud bahawa setiap kejadian kehidupan ini telah diceritakan di dalam Al-Quran. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam dan besi itu ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Hal ini kerana di dalam Al-Quran telah menerangkan Suratul Al-Hadid ayat 25 mafhumnya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia. Selain itu juga, cap jari di tangan kita juga merupakan keajaiban yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, kitab suci Al-Quran pelengkap kepada kitab-kitab sebelumnya, malah jauh dari cacat cela serba kekurangan. Ini membuktikan ramai di kalangan para hufaz berjaya menghafalnya kerana Allah menjamin akan kelakampannya. Al-Quran mengatur kehidupan kaum muslim dalam proses beribadah kepadanya. Sebagai orang-orang yang beriman yang mengakui akan mukjizat kalam Allah, kita hendaklah merenungi dan menghayati setiap ayat baik yang berupa ancaman serta tarbiyah. Pengertiannya dapat ditadaburkan, difahami dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Al-Quran mempunyai kehebatan agung dalam membangkitkan semula ketamadunan manusia. Keistimewaannya dapat membimbing ke arah kebenaran serta mematikan kefahaman jahiliyah.